Okey, sebenarnya kan sebelum kehadiran media sosial, komik inilah antara peneman sewaktu zaman kita kecil. Dan ini tadi antara komik-komik, kalau anda mengimbau kembali sewaktu zaman anda kecil juga, membaca komik itu adalah salah satu daripada hiburan yang boleh dilakukan sewaktu senggang. Jadi untuk kita bercakap lebih lanjut tentang hasil komik syarat budaya kita, ada juga tentang terjemahan dan juga pesanan-pesanan berunsurkan sosial dan juga masyarakat. Bersama dengan saya adalah Tuan Abdul Rani Ahmad alias Wukong yang juga merupakan seorang penulis dan juga aktivis komik. Assalamualaikum, selamat pagi. Apa khabar? Assalamualaikum. Okey, terima kasih tuan bersama kami pada pagi ni. Banyak ni koleksi-koleksi komik yang dikumpulkan ini. Kiranya ada berapa koleksi ni kalau dibawa pada pagi ini? Lebih kurang dalam, sebenarnya lebih lagi, tapi kat sini ni dah ada macam, ada yang baru, ada yang lama. Okey. Ada yang katakan rare pun ada juga. Jadi keseluruhannya dalam dekat 50 naskah jugalah. Okey, tapi untuk simpanan peribadi sini ada berapa? Simpanan peribadi, kalau setiap satu tu satu je lah. Yang ada, sebab yang lain mungkin ada yang kena makanan anai. Yang mak terbuang ke. Itu yang macam membuatkan... Mak buang tu paling tragik. Itu saya pun pernah kena. Sayu sangat. Nak marah mak kita kan. Tapi nak buat macam mana kan. Benda dah jadi. Tapi kabar gembiranya ada publisher-publisher yang terbitkan kembali. Okey, saya tengok ada Doraemon ni, sebab penulis asal Doraemon Fujio F. Fujiko juga baru meninggal dunia. Ya, betul. Difahamkan minggu lalu rasanya. Ya, minggu. Jadi komik Doraemon ni sebenarnya menggamit kenangan kita kerana penulis bersama untuk komik Doraemon ini sewaktu hayatnya banyak menghiburkan kita sewaktu kecil. Jadi untuk koleksi ini sejak bila mula dikumpulkan semua komik? Okey, sebenarnya sejak nak pindah rumah dulu, ada sedikit je yang tinggal selamat. Yang lain semua alamak ya. Tapi yang macam yang kita dah simpan betul-betul tu ada lagi lah. Cuma dalam keadaan kondisi yang tak berapa baik. Jadi macam saya sendiri, saya pun bukan kolektor juga, tapi masih collect, tetapi ada yang saya jual juga supaya jual pada orang yang betul-betul jaga. Okey. Hasil jualan ataupun paling mahal untuk satu koleksi tu berapa pernah? Satu mahal. Okey, kalau yang bukan saya punya lah. Kalau gila-gila saja, dia sekarang yang nombor satu ialah RM10,000. RM10,000. Gila-gila yang gila-gila nombor satu pertama tu? Ya, betul. Okey. Wow, saya dulu gila-gila, gempak, rupiah. Semua ada satu lagi saya punya, tapi tak yang Kartini tu. Arwah Tembakau. Kita beli hari tu RM4, RM6 macam tu, sekarang dah RM400. Untuk yang cetakan pertama. Okey, tapi untuk kolektor komik-komik seperti ini masih giat tak ataupun masih ramai tak yang Okey, macam kalau kita tahu seni halus ada kolektor tersendiri. Yang menaikkan balik komik-komik macam ni ialah kolektor sendiri. Okey. Dia yang maknanya dia yang lebih tahu dan lebih tahu berapa harga pasaran. Jadi macam saya sendiri sebagai Presiden Penggiat Komik Malaysia, kita ada dalam ahli jawatan kita ada kolektor sendiri, dan kita akan boleh inilah macam kita akan semarakkan dengan semua golongan. Jadi dia tak semestinya pelukis komik saja. Yang penggiat komik ni dia macam-macam, pembaca komik boleh masuk. Jadi dia macam dia akan angkat lagi. Sebab apa, komik ni macam sendiri saya cakap, dia bahan-bahan yang katakan dokumentasi. Betul. Dokumentasi karya kita. Macam contoh karya saya pernah diterbitkan dengan daripada Legend Press. Legend Comic. Ini tahun bila diterbitkan? Ini tahun 2015. Yusuf Turbo. Turbo. Jadi daripada situ kita adaptasi novel. Jadi daripada situ kita dah nampak macam mana penglibatan seorang pelukis komik daripada novel ke komik. Dan dia punya impak dia pada novel tu balik. Orang akan cari pula novel tu supaya mereka lengkap dengan itulah cerita dia. Sebab cerita ni tak sambung. Dalam cerita tu komplit. Dia lengkap lah. Jadi novel tu sendiri melengkapkan. Okey, macam sequel kepada. Yes, betul. Okey. Okey, selalunya kan kalau kita lihat, kita imbau kembali zaman kegemilangan komik ni pada awal 90-an, hujung 90-an, awal 2000. Okey. Yang memang banyak dijual komik-komik. Tapi sekarang ni dah mula kurang
Masih ada lagi ke komik-komik Sebenarnya seperti ini bukan dijual? kurang, cuma dia agak terhad. Sebab apa, bila katakan kos sekarang ni kos printing sudah meningkat, jadi dia akan membuatkan jumlah komik tu tidak akan melebihi. Sebab kalau ada melebihi, dia akan jadi dia akan simpan dalam store apa semua. Jadi benda tu tak berapa baik lah. Sebab apa, kalau dia akan rosak, ada yang rosak, ada yang ni dimakan anak-anak. Jadi benda-benda macam tu kita akan lebih baik kita buat yang terhad, dan bila terhad tu nilai tu akan jadi tinggi. Okey, tapi koleksi ini tidak hanya terhad pada penulis tempatan ataupun komik tempatan saja. Ada, ya betul. Sebab ada yang macam pelibatan, macam ada sendiri penggiat komik daripada Indonesia, daripada Thailand, daripada Filipin. Kita ada gabungan juga. Okey. Saya dulu pernah membaca Alam Perwira yang Setiawan. Masih ada ke orang yang kumpul komik? Sekarang ni orang kata Alam Perwira saja dah 1,500. 1,500. Masya Allah, kenapalah saya tak simpan dulu. Tu. Tahu tak apa. Saya pun cari balik. Dulu RM3.50. RM3. Beli kan? Ya, daripada RM2.8 ke RM2.50 tu. RM3.8 start. RM3.8. Lepas tu RM3.50. RM3.50 sampai RM4 lebih macam tu lah. Dah 1,500 ni. Ya, betul. Dahsyat. Okey. Apa antara koleksi yang ada nilai sentimental kepada Okey. Sekarang ni apa yang saya nak ketengahkan ialah macam Jepun sendiri, dia membudayakan komik. Daripada kanak-kanak sampai ke orang tua, ada komik dia tersendiri. Jadi saya bawa ni sebenarnya bukan komik cerita Doraemon. Sebenarnya Doraemon memahami nombor yang berubah. Dia ajar matematik. Jadi itu kemajuan komik di Jepun ialah daripada budak-budak, dia memang budak-budak dia akan tertarik pada komik, pada kartun atau pada ikon-ikon yang berbentuk yang benda-benda yang dia nampak menarik. Jadi budak-budak ni kalau kita halang baca komik pun dia akan baca juga. Jadi Jepun secara reverse psychology, dia akan gunakan ikon komik ni untuk tarik budak-budak untuk belajar. Okey, ada nilai-nilai. Ada nilai. Jadi macam contoh Korea pula, dia akan macam Kitaran Hidup Sains kan. Dia lebih daripada 4 juta naskah terjual di sana. Dan bila ditranslate pada bahasa Melayu, dia adalah banyak lagi. Jadi benda-benda tu yang kita nampak perkembangan-perkembangan positif dalam bidang industri komik. Ya, kita dulu tempatan kita pernah ada Usop Santorian, anak-anak Sidik. Kita pernah ada Ujang, kita pernah ada Gila-Gila. Jadi untuk Keluarmen. Siapa yang cakap Keluarmen tu? Okey, tapi untuk perkara berkaitan tentang membawa nilai-nilai masyarakat tu dalam komik, apa yang dirasakan oleh Tuan Alif? Okey, macam saya sendiri kan, bila katakan sebenarnya karya-karya kita banyak dah diciplak oleh macam filem-filem luar. Kita tak sedar. Ada kadang-kadang yang kita nampak macam cerita ni mengenai gunung jadi orang. Tapi relate dengan apa? Puteri Santumbung, Puteri Sajinjang. Jadi secara tidak langsung, kejadian dia mereka mencuri dan merampok kita punya hasil. Macam satu cerita yang cerita glamour juga. Dia ada dalam satu puak, dalam satu hutan tu, dia ada elemen-elemen angin, elemen air kan. Orang yang ada mesra dengan alam. Jadi kita tengok sebenarnya orang-orang Melayu ni dia ada macam, kalau kita tengok dari Selini Bela Silat, dia ada elemen macam jurus angin. Jadi dia benda-benda macam tu sebenarnya kita tak sedar, mereka dah ketandusan idea. Macam contoh, apa yang saya bawa ni, contoh ni, David H. Ross ni dia punya komik dia. David H. Ross ni dia kawan saya lah, dia pelukis komik daripada Kanada. Dia akan buat cerita Jentayu. Jadi orang luar dia nampak cerita kita. Dia nampak kelebihan cerita. Macam contoh macam kita tengok Tun Kudu, Tun Perak ni semua ni. Agak-agak harga dia berapa sekarang? Susah nak teka harga. Berapa harga? Saya beli dulu dalam RM2. RM2 sekarang? Ini RM3. Sekarang 80 ke RM100. Wow, RM100 untuk satu. Betul. Ni pasaran kolektor. Masya Allah. Okey. Tapi untuk pengumpul ataupun peminat komik ataupun kolektor yang nak menyertai apa jua aktiviti, ada tak media sosial ataupun apa sosial? Dalam ni sekarang saya bergiat aktif dalam Persatuan Penggiat Komik Malaysia, Perkomik. Boleh tengok aktiviti di situlah. Di Facebook? Di Perkomik. Dan kita akan ada event-event macam Zoom Kartun akan datang 23 dengan 24.
Di situ kita dengan Persatuan Animasi Malaysia, Animas, dan kita lah pekomik dan beberapa lagi agensi-agensi lain bergabung untuk semarakkan lagi. Ada wawancara, ada forum, ada macam pertandingan doodle, dan banyak lagi yang kita akan masukkan elemen-elemen seni yang katakan budak-budak baru atau orang-orang lama sekali akan jumpa di situ. Alright, kita ucapkan selamat berjaya untuk Tuan Alias dan juga untuk semua pecinta dan juga peminat-peminat komik. Memang mengambil kenangan betul. InsyaAllah sama-samalah kita meraihkan kepelbagaian ini. Terima kasih Tuan Alias.